Antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadarihi miqdarihi al-azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha'. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa imanal muttaqin arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi'ilmik was'amil abdanana fi ta'atik. Allahumma iftah 'alaina fathan qariba fi 'ulumil aqliyati wan naqliyah bijahi sayyidina wa maulana Muhammadin khairil bariyah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pencipta tujuh petala langit dan tujuh petala bumi dan segala perbendaharaan yang berada di antaranya. Selawat dan salam ke atas Nabi junjungan besar kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ke atas ahli keluarga baginda, dan ke atas para sahabatnya, dan ke atas mereka yang mengikuti jalan mereka yang terdahulu dengan cara yang terbaik sehingga hari kiamat. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita pada malam ini kita berjumpa lagi. Pada bulan lepas saya sempat hadir untuk memberi kuliah, dan alhamdulillah bulan ini juga berkesempatan untuk bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Kesyukuran yang tidak terhingga kerana dialah yang memberi kita hidayah. Dialah yang menggerakkan langkah kita keluar daripada rumah untuk menuju ke rumahnya, dan ditaufikkan untuk kita mengerjakan solat fardu maghrib, dan dipilih pula untuk didudukkan di dalam majlis ilmu, iaitu taman syurga Allah Ta'ala di atas muka bumi ini, ya. Allah lah yang menghalakan kita ke sini. Mudah-mudahan ini adalah petanda Allah Subhanahu Wa Taala ingin memudahkan dan melorongkan kita dengan mudah menuju ke syurganya yang hakiki. Apabila di dunia ini Allah Subhanahu Wa Taala dudukkan kita di dalam taman-taman syurga, kerana majlis ilmu, kata Rasulullah, adalah majlis taman syurga di dunia ini. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu melalui taman-taman syurga di dunia ini, maka hendaklah kamu berseronok di dalamnya, berkelah, berpiknik. Wa mariyadul jannah ya Rasulullah. Sahabat bertanya, apakah itu taman-taman syurga ya Rasulullah? Qal hilaqul dzikr, wa fi riwayatin ukhra hilaqul ilm. Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu halqah-halqah, yakni majlis-majlis yang di dalamnya diingati Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, halaqah-halaqah ilmu, ini majlis-majlis ilmu yang menghubungkan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila ketika di dunia ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk duduk dalam majlis taman syurga, maka mudah-mudahan demikianlah di hari akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita untuk masuk ke dalam syurganya yang hakiki dan abadi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Atau kama qala alaihi salatu wassalam, baginda bersabda, barang siapa di dunia ini menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan permudahkan lorongnya, jalan untuknya menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikat di sebaliknya, yang mentaufikkan kita, yang menghidayahkan kita untuk duduk dalam majlis ilmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kerana ilmu adalah peta untuk kita balik ke tempat asal kita. Syurga Allah Subhanahu wa taala adalah tempat asal kita, asal moyang kita, ya. Moyang kita adalah Nabi Adam alaihissalam, dan beliau adalah berasal daripada sana.
dan diturunkan ke dunia ini dengan hikmah yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita semua pun lahir di sini. Ke Nabi Adam, moyang lelaki kita itu, dan moyang perempuan kita Siti Hawa alaihissalam, kedua-duanya berasal daripada syurga, bukan daripada planet ini. Moyang kita bukan daripada planet ini. Ya. We came from somewhere else. Jannah, namanya paradise. Paradise ni bahasa English, tapi dia diambil daripada bahasa Arab sebenarnya. Bahasa Arab daripada Al-Faradis. Al-Faradis adalah plural, dan bahasa Arab ianya adalah plural kepada Al-Firdaus. Al-Firdaus jamak dia ataupun plural dia Al-Faradis. Jadi daripada Faradis ini orang putih ambil jadi paradise. Ya. Dia berada pada alam yang lain. Paradise bukan alam dunia. Syurga adalah alam yang lain, dimensi yang lain, dimensi yang tinggi. Ya. Sekali moyang kita berasal daripada sana, seluruh daripada keturunannya adalah sebenarnya berasal usul daripada sana. Ya. Walaupun dilahirkan di sini, tetapi sebenarnya asal usul kita adalah mengikut daripada mana moyang kita berasal. Ya. Itu adalah asal usul hakiki kita. Ya. Macam saya, ya. Saya ni ayah saya dia lahir di sini, tapi atuk saya, ayah kepada ayah saya, dia berasal daripada Purwokerto, Jawa. Atuk saya orang Jawa. Ya. Cuma dia berhijrah ke sini dan bernikah dengan orang sini dan dapat ayah saya. Ayah saya pula bernikah dengan pun di sini dapat saya. Ya. Cuma ayah saya dia bernikah dengan wanita keturunan Arab. Ya, jadi wajah saya boleh jadi Jarab, Jawa campur Arab. Jarab. Ya. Ya. Tapi adalah meh-meh Arab tu ada. Ya. Ada meh-meh. Tapi dia tak menafikan asal usul saya yang Jawa tu. Muka bertekar Arab macam mana pun, hidung jadi mancung macam mana pun, dia tak tukar identiti saya yang Jawa tu. Cuma orang Islam ngomong Jawa, tapi saya tetap Jawa. Ya. Walaupun saya juga cakap saya orang Melayu, ya, tapi saya tetap sedar diri yang hakikatnya saya orang Jawa. Bukan hanya kerana saya lahir di sini, ayah saya lahir di sini, saya sudah hilang kejawaan itu. Saya masih orang Jawa. Ya. Itu sebab asal usul moyang saya. Tapi itu bukanlah asal usul yang hakiki. Kalau ditelusuri susu galo, moyang saya punya moyang saya, dia akan berakhir dengan Nabi Adam dan Siti Hawa alaihissalam. Dan daripada mana keduanya berasal, disitulah asal usul hakiki kita semua. Kerana seluruh manusia berasal daripada Nabi Adam dan Siti Hawa. Ya. Memang cantik Allah SWT aturkan. Ya. Allah Ta'ala aturkan Nabi Adam dan Siti Hawa yang bermastautin ataupun memang bertempat berkediaman di dalam syurga sebagai tempat asal usul. Kemudian Allah Ta'ala aturkan yang Nabi Adam terlupa akan buah larangan tersebut dan termakan buah larangan dan diturunkan ke dunia ini. Lalu kita semua mempunyai suatu mentality bahawa tok kita tu yang awal adalah berasal daripada syurga. So we always have that in our mindset. At the back of our mind,
that our grandparents, great-great-grandparents was from Jannah. So I want to get back there. Saya nak pulang balik ke tempat asal usul. Sebab bila tempat asal usul, pasti kita semua layak untuk kembali balik ke tempat tersebut. Ya. Dengan itu kita dapat mengetahui keberadaan kita di dunia ini adalah sebenarnya alien ni adalah orang asing. Bila saya sebut alien ni bukan maksudnya makhluk yang cerita alien movie itu, ya. Alien maksud, dalam bahasa Inggeris kan maksud orang asing, pendatang asing. Dulu saya belajar di Afrika. Di Afrika ni kita kena buat visa student. Mula-mula saya dapat visa tu, dia kata this visa has been issued under the Act of Alien 1994. Dia lepas kami dapat datang lepas apartheid. Lepas apartheid ni pelajar Malaysia boleh mudah datang. Afrika Selatan, saya masukkan Afrika Selatan, tempat Nelson Mandela, ya. Jadi di situ ada beberapa institusi pengajian yang baik untuk dipelajari, khususnya dalam bidang hadis. Jadi saya apabila nampak lepas apartheid, pintu sudah mula terbuka dan madrasah yang bagus-bagus untuk belajar di sana. Pelajar-pelajar Malaysia pun sudah mula ramai ke sana. Yang paling ramai ni orang Shah Alam, anak-anak pensyarah UiTM ramai, ya, anak-anak pensyarah UTM JB ramai, anak-anak pensyarah. Bila saya dah dengar orang ke sana, saya pun belajar ke sana 7 tahun. Jadi sepanjang 7 tahun ni saya sentiasa pelik. Saya punya visa ni di bawah akta alien. Masa tu saya tak faham sangat kenapa alien. Rupanya bila tengok kamus, rupanya alien ni maksudnya orang asing, ya, orang asing, orang dagang. Jadi inilah mentaliti yang ditanam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Baginda mengatakan kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Jadilah kamu di dunia ini sebagai orang yang asing, orang alien, orang dagang, orang musafir, aw 'abiru sabil, atau hanya sebagai pelintas jalan sahaja. Hanya pelintas. Dunia hanya sebagai transit. Dalam hadis sahih ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menerapkan kepada kita bahawa dunia bukan tempat hakiki kita. Bukan kediaman kita yang sebenar. Asal usul tok nenek moyang kita pun bukan daripada sini. Nabi Adam berasal daripada syurga dan kita kena balik ke syurga Allah. Tapi untuk balik ke situ, di sinilah cabaran kita. Kerana di sini tempat kita diuji. Ya. Kerana jalan di hadapan kita terlalu banyak persimpangan delimanya, dan kita perlu memilih jalan yang lurus menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Jalan yang lurus dipanggil as-siratal mustaqim. As-siratal mustaqim. Kerana itu setiap kali di dalam salat kita berdoa ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, hidayahkan kami ke jalan yang lurus. Al-mustaqim daripada perkataan istiqamah, root word ataupun dasar kata kepada al-mustaqim adalah daripada perkataan al-istiqamah. Al-istiqamah pula berasal daripada perkataan yang lain dalam bahasa Arab, iaitu al-qiyam. Al-qiyam, al-qiyam maksudnya diri, ya. Istiqamah maksudnya seorang yang benar-benar menegakkan, mendirikan dengan menunaikan hak secara zahir dan batin dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa bersungguh untuk berada di atas jalan yang lurus. Baik, bagaimana kita nak mengetahui jalan yang lurus? Kita sentiasa berada di persimpangan delima di dunia ini. Ada jalan yang betul, ada jalan yang salah, ada jalan yang hak, ada jalan yang batil. Ada pula orang yang keliru, confused. Mana satu betul, mana satu salah. Ya, mana satu percakapan yang hak, mana satu percakapan yang batil, mana satu dia nak ikut, ya.
Maka di situlah Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan nabi demi nabi untuk membimbing manusia. Kerana apabila kita datang ke dunia ini, Allah juga bekalkan dengan nafsu. Nafsu menjadi suatu ujian kepada kita yang sentiasa mengajak kepada kejahatan. Dan juga Allah Ta'ala menciptakan syaitan juga sebagai ujian kepada kita, kerana dia sentiasa menggoda kita daripada belah dalam dimensi yang lain, sentiasa memujuk kita untuk melakukan kejahatan. Dan dunia ini Allah Ta'ala salut, sesuatu yang hina asalnya, tetapi Allah salut dengan gemerlapan neon sehingga manusia tergiur. Tetapi hakikatnya Allah mengatakan mata'ul ghurur, ianya adalah kebendaan yang menipu daya kamu. Dia nampak cantik, nampak elok, tetapi sebenarnya ianya adalah hina di sisi Allah. Ianya adalah umpama bangkai, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka yang berebut dunia dengan tamak haluba, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah umpama anjing yang berebut daging bangkai. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka itu semua menjadi ujian kepada manusia ketika di dunia ini, untuk dia memilih jalan yang lurus, untuk dia beristiqamah di atas jalan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu menjadi cabaran, challenge dan ujian yang sangat getir. Tapi jalan yang selamat juga Allah Subhanahu Wa Taala telah turunkan, iaitu para nabi diutus sampailah nabi yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita adalah umat kepada Nabi yang terakhir, maka kita juga umat yang terakhir, tidak ada lagi umat setelah kita. Ya. Dunia ini sejarahnya akan dikiamatkan dengan kita. Sejarah kewujudan dunia ini akan ditamatkan dengan kita, iaitu dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi generasi yang baru yang datang setelah ini. Maksudnya tidak ada generasi umat yang lain. Kerana Rasulullah adalah la nabiyya ba'di, kata Rasulullah. Tidak ada lagi nabi setelah aku yang akan diutus. Kerana aku adalah khatamun nabiyyin, penutup kepada seluruh nabi. Ya, akhir zaman nanti, bila kita kata nanti ni, kita tak tahu tantah tahun depan, tantah esok lusa, wallahu alam. Ya. Sebab tanda-tanda kiamat yang kecil, tanda-tanda kiamat yang kecil dan juga sederhana, semuanya sudah pun terzahir. Alamat-alamat kecil semuanya sudah terzahir. Seorang ulama yang mahir di dalam alamat-alamat kiamat bernama Al-Habib Abu Bakar Al-Adni. Beliau masih hidup dan beliau banyak mengarang buku tentang alamat-alamat kiamat yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, saya mempelajari tentang alamat kiamat ini sejak lebih daripada 30 tahun yang lepas. Lebih daripada 30 tahun beliau mengkaji tentang alamat-alamat kiamat. Sampai kami di Yaman, saya juga pernah belajar di Yaman. Selepas Afrika, saya sambung ke Yaman. Jadi di Yaman ni, kalau kita sebut kata ilmu alamatus sa'ah, ilmu alamat kiamat, ini memang pakarnya adalah Al-Habib Abu Bakar Adni, kerana dia memang pakar bidang tu. Dia dah lama kaji hadis-hadis ni. Beliau mengatakan seluruh alamat kiamat semuanya sudah terzahir, ya, kecuali alamat kiamat yang besar sahaja, yang akan dimulakan dengan munculnya Al-Mahdi. Alamat kiamat besar bermula dengan munculnya Al-Mahdi. Tak lama selepas Al-Mahdi muncul, kemudian Dajjal pula muncul. Dajjal dalam era yang sama. Tak lama lepas Dajjal muncul, kemudian alamat kiamat yang ketiga, iaitu Nabi Isa alaihissalam. Jadi selepas Nabi Isa, zaman Nabi Isa nanti berhadapan pula dengan Ya'juj wa Ma'juj. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alamat kiamat yang 10 itu, yang bermula daripada kemunculan Al-Mahdi, sekali muncul yang ini, yang lain semua berantaian. Dia berantai-rantai. Rasulullah kata seperti rantai manik yang terputus, satu persatu jatuh.
Begitulah alamat kiamat yang besar. Sekali dia bermula saja, jika Al-Mahdi muncul, kita akan tahu tak lama lagi Dajjal akan muncul, dan tak lama lagi kemudian Nabi Isa akan turun, ya, kerana dia berantai, ya. Nabi Isa akan turun bersama dengan kita, umat Nabi SAW, memerangi Dajjal dan juga kuncu-kuncunya, tentera-tenteranya. Tetapi Nabi Isa bukanlah Nabi akhir zaman. Baginda Nabi Isa bukan Nabi penutup, kerana yang dipanggil penutup adalah siapa yang terakhir dilahirkan dengan syariat yang terakhir. Nabi Isa dilahirkan sebelum Nabi Muhammad SAW, ya. Kerana itu kita tak panggil Nabi Isa sebagai penutup kenabian walaupun dia datang akhir zaman nanti. Kerana beliau lahir 571 tahun sebelum kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para nabi diutus untuk memimpin manusia. Dan setelah Rasulullah wafat, baginda mengatakan orang-orang yang mewarisi ilmu daripadaku, mereka mewarisi ilmu para nabi-nabi yang terdahulu. Itu mereka setelah aku yang dipanggil sebagai ulama, yang mengambil ilmu dengan pewarisan, mengambil ilmu secara pewarisan. Al-ulama warasatul anbiya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Kerana ulama bukan saja pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia pewaris Nabi Muhammad dan juga seluruh nabi-nabi yang terdahulu, 124,000 nabi. Kerana intipati ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi yang terdahulu akan diwarisi oleh para ulama umat ini, dengan syarat apabila ilmu itu diwarisi secara pewarisan, untuk kita istiqamah berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, supaya kita berada di atas jalan yang lurus menuju Allah Subhanahu wa taala, kita perlu memilih para ulama yang mempunyai pewarisan ilmu tersebut, yang sahih perjalinan pewarisan itu, ya. Kita berada dalam dunia yang penuh dengan cabaran, dunia yang penuh dengan kekeliruan, ya. Terlalu banyak orang yang mengatakan dia ahli ilmu, mengatakan dia yang ni pun ustaz, yang ni pun ustaz, tapi ustaz yang ni sesatkan yang ni, ustaz yang ni kata yang ni sesat, ustaz kata yang ni betul, itu salah. Mana satu kita nak ikut, ya. Jadi jalan yang paling selamat adalah kita memilih asatizah, kerana kita nak ambil ilmu daripada mereka. Kita pilih ulama yang mereka mempunyai ilmu secara pewarisan yang sah. Kerana jika tidak melalui pewarisan yang sah, kita takut-takut ilmu yang dia pelajari itu dengan kefahamannya sendiri, melalui bacaan dia sendiri. Dia baca sendiri buku, dia baca sendiri kitab, dia sendiri cuba faham, dan dia tak ambil kefahaman tersebut melalui ulama yang sebelumnya. Dia tidak ada guru di dalam ilmu tersebut, ya. Kebanyakan di dalam universiti mempunyai ramai yang seperti itu, ya. Ilmu ini nanti terhenti kepada buku yang telah disilibuskan, ataupun dia terhenti kepada, kadang-kadang ada orang belajar agama, dia terhenti kepada pensyarah. Kadang pensyarah dalam fakulti agama kadang-kadang bukan orang Islam, kan. Berapa ramai orang belajar tafsir, belajar hadis di luar negara contohnya, mereka belajar daripada orang putih, orang Yahudi, orientalis, kerana mereka mahir, mereka hafal Quran, mereka faham bahasa Arab, mereka faham hadis sahih, hadis semua tafsir dalam kepala mereka, ya. Sampai perkara-perkara yang rumit dalam agama semua dalam kepala mereka, ya. Tetapi mereka yang pensyarah universiti yang Islam, alhamdulillah, ya, perlu juga dilihat adakah dia ada ambil ilmu daripada secara pewarisan. Kadang-kadang ada ustaz yang belajar di universiti, dia juga pernah mengambil ilmu secara pewarisan, ya. Contoh seperti saya, ya. Ketika ini saya sedang membuat PhD, ya. Saya sedang membuat PhD dalam
dalam bidang agama. Saya sedang menulis tajuk berkaitan dengan agama, ya. Tetapi sebelum saya masuk universiti, saya sudah melalui ilmu agama secara pewarisan. Kalau saya hanya berpada pengajian agama di universiti, pewarisan itu terputus somewhere. Sebab sistem universiti itu sendiri pun sudah baru, kan, dia sesuatu yang baru. Tetapi apabila ada pensyarah daripada universiti yang memang sudah mempunyai latar belakang daripada tradisional, ataupun mungkin pernah belajar di madrasah, ataupun pernah pengajian pondok, ataupun dia pernah bertalaki ilmu dengan mana-mana masyayikh, maka orang yang seperti ini, maka ilmunya terjamin dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Jika tidak, maka boleh jadi dia akan menimbulkan lebih banyak kekeliruan dalam memahami ketulinan ajaran Al-Quran yang diturunkan di dalam Al-Quran dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi dia dah bercampur aduk. Kerana kadang-kadang dia boleh masuk dia punya akal dia. Dia punya pemikiran. Yang pemikiran dia boleh jadi tersilap daripada apa kefahaman yang sebenarnya diwarisi ketulinan kefahaman tersebut. Kerana berkaitan dengan ilmu, ia bukan sekadar kitab, ya, bukan sekadar ilmu telah tertulis di dalam kitab. Hakikat ilmu ini diwarisi kefahamannya daripada dada guru kepada dada murid, ya. Dada kepada dada. Apa yang tertulis di dalam kitab, sama ada kitab Al-Quran yang tertulis mushaf, ataupun kitab-kitab hadis Bukhari, Muslim, Tirmizi, itu semua bertindak sebagai pembantu kita untuk belajar. Tapi hakikat ilmu itu adalah yang berada pada dada guru yang mendapat ilmu itu secara pewarisan, ya. Kerana apa yang dia belajar itulah yang dituangkan kefahamannya. Apabila saya sebut pewarisan, ya sudah tentu apa yang saya maksudkan adalah bersanad. Kita nak belajar qiraat, kita pun nak tengok guru itu ada sanad ataupun tidak. Bagaimana seseorang boleh ajar kita qiraat dalam keadaan dia tidak ada sanad qiraat? Tidak mungkin. Kita hendak tengok dia punya sanad qiraat, ya. Seorang yang entitled, seorang ustaz untuk mengajar qiraat, dia belajar daripada siapa qiraat tersebut? Untuk mengatakan, untuk membaca ghairil maghdubi alaihim ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Dia ajar kita yang itu, betul? Dalam qiraat, untuk diajar kita baca wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Itu kan memang ada, sah. Bacaan itu memang ada dalam Islam. Kalau ada imam baca tersebut, ya, imam itu sah bacaannya kalau dia memang ada sanad qiraat. Dia ada mengambil ilmu qiraat secara pewarisan. Jika tidak ada ni, terputus. Dia tidak boleh saja-saja. Oh, dia tengok YouTube, dia tengok orang baca siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Oh, dia pun nak baca hum juga. Sebab apa? Dia dengar orang. Tak boleh. Tak sah. Solatnya tak sah kalau dia baca qiraat ikut-ikut orang, ya. Pernah baca di sini lain, masjid negeri mungkin ada kadang-kadang buka masjid negeri, ya, ada buat bacaan lain supaya masyarakat faham, oh rupanya bacaan Quran ni bukan hanya riwayat hafz. Yang kita baca ni secara umum selalunya riwayat hafz per satu riwayat. Quran ada 14 riwayat.
Quran ada 14 cara bacaan, dan semua bacaan tersebut boleh dibaca jika seseorang ada sanad. Dia ambil daripada guru siapa, guru ini daripada siapa, sampai Rasulullah. Sebab semua 14 ni di-endorse oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pewarisan. Itu baru qiraat. Ya. Demikian juga ilmu-ilmu yang lebih penting daripada qiraat. Ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Ilmu tauhid jika tidak diambil daripada guru yang bersanad, habis caca merbah diajarnya kita. Habis Allah duduk atas arash, Allah bersemayam, bertinggi atas arash, Allah ada ke atas, betul-betul atas, seolah-olah bertempat. Ya. Allah ada tangan, Allah ada kaki. Ya. Ini kes apa? Kes dia cuba faham Quran dengan pemikirannya, ataupun dia belajar secara terputus pewarisannya. Ya. Jika ilmu itu berterusan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang difahami oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak mungkin dia mengatakan Allah itu di atas arash. Allah berada. Allah ada atas Sidratul Muntaha, ada arash, atas arash ada Allah Subhanahu wa taala. Di arash ada kursi, Allah duduk di atas kursi. Ya. Dan dia pun nanti berdalil daripada Al-Quran. Tapi itu yang saya sebutkan, bahawa jalan yang lurus kita menuju Allah SWT. Kita nak memahami ketuhanan, kita nak memahami ketauhidan, kita nak memahami akidah yang sahih. Dia bukan sekadar Quran, tetapi siapa yang mengajarkan Quran itu kepada kita, siapa yang mengajarkan tafsiran Quran itu kepada kita. Guru kita itu ada tak pewarisan sanadnya? Ya. Ada orang yang cuba baca daripada terjemahan. Ya. Dan terjemahan boleh jadi silap. Kadang-kadang di dalam sebuah ayat Quran, contohnya istawa, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ya. Allah beristiwa di atas arsy. Apa maksud istiwa? Tidak diterjemahkan, kerana dia ada 16 makna. Kalau diterjemahkan, contoh ada yang terjemahkan bersemayam, bermakna seorang yang baca terjemahan tersebut dia ikut mazhab penterjemah tu. Kerana Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak terjemah istiwa sebagai bersemayam, kerana istiwa ada 16 makna di dalam bahasa Arab. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sentiasa akan mengambil pendekatan yang boleh menyelamatkan akidah orang awam, sama ada dengan cara tafwid ataupun dengan cara takwil. Dan itulah cara pewarisan. Itu ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Bila kita sebut pewarisan sanad ni, kadang-kadang itu menjadi tanggungjawab AJK yang mencari ustaz. Itu cabarannya, untuk betul-betul mengetahui ustaz itu ada tak sanad ilmu. Ya. Kadang-kadang ya alhamdulillah dia boleh bercakap, dia boleh sampaikan ilmu. Tapi apa yang paling penting, sanad ilmu. Kerana sanad ilmu itu yang penting di sebaliknya adalah kefahaman yang didapat tu, agar ianya sahih. Ya. Dan itu adalah berkaitan dengan tauhid. Begitu dengan fiqh, berkaitan dengan fiqh, bagaimana hukum hakam, bagaimana cara pengamalan kita. Lebih-lebih lagi kita di alam Nusantara, di alam Melayu ini, bagaimana cara pengamalan fiqh kita. Kalau ambil yang hanya hadis sahih sahaja untuk nak mengajarkan fiqh, saya sebutkan ilmu bukan sekadar hadis sahih, tapi kefahaman yang didapat, kefahaman secara pewarisan. Contohnya seperti saya belajar ilmu, saya mengetahui siapa guru saya dan apa biografi, apa latar belakang ilmu dia, siapa guru-gurunya, bagaimana cara ideologinya. Kemudian guru saya itu, saya kena kenal pasti siapa guru dia dan apakah latar belakang ilmu dia, di mana dia mengajar, bagaimana corak pemikiran dia, apakah kitab-kitab yang dihasilkan.
Dan kemudian kepada guru saya kena kenal siapa guru yang setelah tu, dan bersama latar belakang, bukan sekadar nama. Ini adalah keistimewaan di dalam Islam. Kita dapat tahu setiap latar belakang ulama yang betul-betul berada dalam medan Ahlus Sunnah wal Jamaah, supaya ilmu ini terjaga. Dan setiap era kita dapat tahu siapa nama ulama dan latar belakangnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira sampai itu sahaja buat masa ini. Ya. Kemudian berkaitan dengan tasawuf yang juga perkara penting, itu lebih-lebih lagi kita memerlukan ulama yang mewarisi dengan cara bersanad. Kalau tidak, dia akan datang di sini dan mengajar tasawuf bid'ah. Tasawuf tidak ada dalam Islam. Tasawuf tidak ada dalam rahim pengajaran Islam. Tasawuf ini dibuat-buat oleh orang-orang bodoh, nanti dia kata. Ya. Kenapa? Kerana ilmu dia bukan ambil ilmu secara pewarisan. Ini adalah perkara yang penting untuk kita memperhatikan dalam meneliti jalan yang lurus menuju Allah Subhanahu Wa Taala, dan cara pengambilan ilmu yang dengan kefahaman yang sahih daripada ulama yang bersanad dengan cara pewarisan, yang mana Rasulullah bersabda ulama itu adalah pewaris para nabi-nabi. Wallahu alam. Sampai di situ kita tangguh majlis kita dan tasbih kifarah dan surah wal asr. Subhanallahi bihamdih, subhanakallahi bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.